Okey, baik. Jadi selamat berjumpa kembali. Hari ini kita masih belajar Bumiku. Kita masih belajar Bumiku. Apa yang kita belajar hari ini adalah membincangkan tentang rupa bentuk muka bumi Asia Tenggara akibat perubahan yang berlaku kepada zaman air batu. Jadi apa yang kita pelajari ini adalah membincangkan tentang rupa bentuk muka bumi Asia Tenggara akibat perubahan berlaku kepada zaman air batu. Okey, objektif pembelajaran yang kita ingin capai adalah murid mengetahui kewujudan Kepulauan Melayu pada zaman air batu akhir. Kewujudan Kepulauan Melayu pada zaman air batu akhir. Okey, kriteria kejayaan yang kita ingin capai adalah murid dapat menerangkan kewujudan Kepulauan Melayu pada zaman air batu akhir. Ya, okey. Okey. Pertama kita lihat dulu set induksi pembelajaran kita pada pagi ini, pada hari ini ialah Asia Tenggara semasa zaman air batu. Asia Tenggara semasa zaman air batu. Okey. Okey, kalau kamu lihat peta yang cikgu tunjukkan ini adalah benua Asia Tenggara, semua ini. Ini adalah benua Asia Tenggara. Okey. Jadi ini adalah peta semasa zaman air batu. Peta semasa zaman air batu. Nah, kalau kamu lihat sini ya, tanah ini bersambung. Tengok ni. Nah, ini tanah semua ni. Ini tanah semua. Okey. Tanah semua ni. Okey. Okey. Kalau kamu lihat Asia Tenggara pada hari ini perubahan berlaku semasa zaman air batu akhir. Khususnya pada zaman ataupun peringkat akhir zaman Holocene. Ini zaman batu akhir, zaman batu akhir. Okey, apa yang berlaku, perubahan yang berlaku, kamu lihat sini. Tengok ni. Peta kita ni. Peta Malaysia ni ya. Ni Sarawak. Ini Semenanjung Malaysia. Kamu lihat dulu peta ni. Sebelum ni cikgu tunjuk tadi peta kita bersambung, betul? Peta sebelum ini bersambung. Ni bersambung dulu, tanah ni bersambung. Bersambung. Sebelum ini yang cikgu tunjuk tadi. Sekarang peta ini sudah berpisah. Berpisah ditenggelami air. Ditenggelami air. Kenapa ditenggelami air? Itu akan kita bincangkan dalam slide yang berikutnya. Okey. Sebelum zaman air batu akhir. Sebelum 10,000 tahun yang lalu, Asia Tenggara merupakan daratan yang luas terbentang. Gugusan tanah ini dikenali sebagai pentas Sunda. Tengok ni. Ini yang cikgu beritahu tadi. 10,000 tahun lalu. Ini daratan bersambung. Ini Sarawak. Ini sekarang kita di sini. Ini Semenanjung. Dulu daratan ini bersambung. Bersambung semua. Kita dulu bersambung dengan tanah Melayu. Ini Semenanjung, tanah Melayu. Dulu kita jalan kaki. Jalan kaki pun boleh sampai dulu. Kita jalan kaki ke sini. Orang zaman dulu kalau boleh sampai ke Semenanjung Malaysia. Orang Semenanjung Malaysia pun boleh jalan kaki. Tapi sekarang tidak boleh. Sekarang tidak boleh sebab daratan ini sudah tenggelam. Daratan sudah tenggelam. Okey. Pentas Sunda terdiri daripada Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera Jawa, Bali, Madura dan Borneo. Paras air laut di pentas Sunda ialah 120 meter lebih rendah daripada sekarang. Okey. Ini sebelum zaman air batu akhir. Sebelum zaman air batu akhir. Sebelum tanah yang terbentang luas tadi. Ini dipanggil pentas Sunda. Seperti yang cikgu kata tadi, kita bersambung tanah ni.
belum ada air lagi ya. Bersambung, tanah ni bersambung. Okey. Hutan di pentas Sunda tidak tebal dan bertanah pamas serta kawasan rumputnya luas. Tidak tebal, kawasan rumputnya luas, bertanah pamas. Sebelum zaman air batu akhir. Ini rumput ni. Terbentang luas rumput ni. Okey. Kalau kau tengok gambar di sini. Okey. Semasa zaman air batu akhir, kecairan air batu semasa zaman air batu akhir menyebabkan pentas Sunda berubah. Pentas Sunda tadi yang kita bincang tadi berubah, akibatnya terbentuklah Kepulauan Asia Tenggara. Ini pentas Sunda tadi. Tadi bersambung betul, sekarang sudah ada air. Sudah kecair. Disebabkan apa? Ini kecairan air batu. Kecairan air batu menyebabkan air laut naik meningkat. Lepas tu tanah rendah akan ditenggelami air dan kita terpisah. Kita terpisah. Ini Sarawak tadi. Kita terpisah. Kita tak boleh jalan kaki lagi ke Semenanjung. Ini Semenanjung. Kita terpisah oleh laut. Ini yang biru ni laut. Yang biru ni, semua ni biru ni adalah air laut. Kita terpisah. Okey, disebabkan kecairan air batu. Okay. Tanah tinggi di Asia Tenggara bermula dari banjaran Himalaya Utara. Kebanyakan gunung berapi terdapat di Indonesia dan di Filipina. Kawasan ini dikenali sebagai lingkaran api Pasifik. Ni semasa zaman air batu akhir. Okay, tanah tinggi di Asia Tenggara bermula dari banjaran Himalaya Utara. Gunung berapi ini terdapat di Indonesia dan di Filipina. Okey, jadi kawasan rendah yang lain-lain tadi semasa zaman akhir batu sudah ditenggelami air. Jadi kawasan tinggi-tinggi ini, tanah tinggi tertinggal ni yang kebanyakannya di Indonesia dan Filipina menjadi kawasan gunung berapi ataupun dikenali sebagai lingkaran api Pasifik. Okey. Semasa zaman air batu akhir, kenaikan air menyebabkan terbentuknya sungai, tasik, selat dan teluk di Asia Tenggara. Aliran sungai menenggelamkan tanah rendah, sebagai kesannya terbentuklah Tasik Dayang Bunting, Selat Melaka dan Teluk Siam. Ini kesan daripada kenaikan air jadi tasik. Ini dipanggil tasik. Yang tanah tinggi memang tidak tenggelam lah. Okey, terbentuknya sungai, tasik dan sebagainya. Okey. Tahukah anda, tanah paling selatan di benua Asia terletak di Tanjung Piai, Pontian, Johor. Tanah paling selatan di benua Asia, Tanjung Piai. Ini Johor. Tanjung Piai di sini. Tanah paling selatan. Tanjung Piai, Pontian, Johor. Bahagian paling utara Pulau Borneo terletak di Tanjung Simpang, Menggayau, Kudat, Sabah. Sini. Tahu. Okey. Simpang, Menggayau, Kudat, Sabah. Ini adalah ilmu ataupun pengetahuan umum yang kita perlu tahulah. Dua perkara ini. Okey. Apakah kesan banjir terhadap bentuk muka bumi di pentas Sunda? Kesan banjir terhadap bentuk muka bumi di pentas Sunda. Okey, yang tadi cikgu dah terangkan, ni pentas Sunda. Cikgu ulang lagi. Apakah kesan dia? Terpisah. Kesan dia terpisah. Ini ada darat sebelah ini. Ini tiada daratan di sebelah sini. Okey. So, itulah kesan banjir tadi. Kita terpisah daripada Semenanjung Tanah Melayu, daripada Sumatera. Kita telah terpisah. Okay. Latihan sila rujuk worksheet yang cikgu berikan dalam grup WhatsApp. Okay, jadi itu saja pelajaran kita hari ini. Cikgu harap kamu faham dan jelas. Kamu faham dan jelas. So, kira buat latihan yang cikgu berikan kepada kamu supaya kamu lebih tahu lagi, lebih faham lagi apakah yang kita pelajari hari ini. Okey. Jadi itu saja, sekian. Terima kasih.